ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang pertama-tamanya, Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur, segala puji-pujian hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang mentadbir alam ini. Seterusnya selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda seluruhnya. Yang pertamanya, kita Alhamdulillah syukur pada Allah sebab kita telah berada dalam bulan Zulhijjah, kan? Awal Zulhijjah, 1 Zulhijjah, yang mana mempunyai banyak kelebihan dan fadilatnya. Dan mudah-mudahan kita ni termasuk di kalangan orang yang diberikan pahala, sebaik-baik pahala dengan ibadat-ibadat yang kita lakukan sebanyak yang mungkin dan sebaik yang mungkin dalam bulan Zulhijjah ini. Maka bulan Zulhijjah ini sudah tentulah kita semua sedia maklum bahawa ia mempunyai kaitan dengan ibadat haji. Maka tajuk yang kita pilih pada pagi ini ialah apakah amalan, walaupun itu bukan amalan ibadat haji dan bukan amalan ibadat umrah, tapi apakah ada amalan-amalan lain yang pahalanya digolongkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai setaraf dengan ibadat haji. Baik, kenapa tajuk ni penting, sahabat-sahabat sekalian? Sudah tentu kerana tidak semua di kalangan kita ini yang mampu untuk menunaikan ibadat haji. Kan, istita'ah, kemampuan tu berbeza-beza antara satu sama lain. Ada di kalangan kita mungkin tidak ada wang yang cukup sebab memerlukan belanja yang sangat banyak. Kan, mungkin ada di kalangan kita wang tak ada masalah, kan? Tetapi masalah lain pula, kan, masalah kesihatan sebagai contoh. Ada juga yang tidak ada masalah wang, kesihatan dan sebagainya, tapi ada masalah perniagaan, urusan kerja yang menyebabkan sukar untuk mereka menunaikan ibadat haji. Ataupun yang banyak berlaku kepada kita ialah kita mungkin berpeluang hanya sekali sahaja menunaikan ibadat haji, tapi kita nak tunaikan ibadat haji setiap tahun tak boleh. Maka sudah tentu bagi orang yang concern dengan pahala, kan, yang nak cari pahala, kita nak kumpul sebanyak mungkin pahala di atas dunia ini. Selagi mana kita masih lagi bernafas, diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup lagi di alam dunia ini, maka sudah tentu kita fikirkan cara bagaimana untuk kita kumpulkan pahala sebanyak yang mungkin. Jadi ini antara perkara yang penting sebenarnya bagi kita yang memikirkan tentang masa depan kita, khususnya kehidupan kita di alam baqa', kan, di alam yang kekal abadi itu. Baik, kita mulakan tajuk ini dengan satu kisah yang berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi. Yang mana ada satu kumpulan sahabat-sahabat Nabi yang pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka adukan kepada Nabi pada kali ini? Mereka berjumpa dengan Nabi dan mereka mengadu tentang hal sahabat-sahabat mereka yang kaya raya. Jadi ya, ini menunjukkan kepada kita bahawa sifat cemburu ni ada pada sesiapa pun. Kita tak boleh nafikan bahawa kita ada sifat cemburu. Jadi kita perlu tahu bagaimana cemburu yang diizinkan dalam agama dan cemburu yang dilarang dalam agama. Jadi kalau kita lihat kawan kita lebih daripada kita, contohnya lebih dari segi harta, ataupun lebih dari segi kegembiraan, lebih dari segi kejayaan yang tertentu, ataupun dari segi kemasyhuran dan sebagainya, sudah tentu ada rasa cemburu dalam hati kita. Jadi perasaan cemburu
Rasa berbeza itu adalah memang satu perkara yang lumrah, yang lazim berlaku, hatta ia juga berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi. Baik, tetapi cemburu ini adalah cemburu yang diizinkan dalam agama. Kenapa? Kerana mereka mengadu tentang sahabat-sahabat yang kaya. Ini bukan kerana mereka dengki dari sudut keduniaan. Tetapi kerana mereka cemburu dari segi pahala itu. Baik, macam mana mereka cemburu dari segi pahala itu? Iaitu dalam kes ini, seorang sahabat Nabi yang miskin, kan, namanya Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dan kita tahu bahawa sahabat-sahabat Nabi ini latar belakangnya berbeza. Kan, ada sahabat Nabi, kalau zaman kita sekarang ni, level Tan Sri, Datuk Sri, Datin-Datin apa semua. Kan, ada juga sahabat Nabi ni yang mana biasa-biasa. Kan, ada juga sahabat Nabi yang di kalangan orang fuqara, golongan fakir miskin. Jadi tak sama. Jadi Abu Dzar adalah antara sahabat Nabi yang miskin. Kalau kita tengok sahabat Nabi yang bangsawan, yang elit tu seperti Abu Bakar Siddiq, kan, Umar Khattab, Abdul Rahman bin Auf, itu antara golongan hartawan, golongan elit, golongan atasan. Jadi itu berbeza dari sudut latar belakang dan juga standard of living, dari segi siapa mereka, keluarga mereka dan sebagainya. Jadi apa kata Abu Dzar? Abu Dzar kata, "Ya Rasulullah." Dia kata, "Wahai Rasulullah, dhahaba ashabud dusur bil ujur." Dia kata, orang yang the owners, kan, para pemilik kekayaan ini, dia kata, yang ada aset yang banyak, yang ada property, yang ada duit, harta yang banyak ini, kata Abu Dzar, mereka ni bolot pahala. Pahala ni dapat dekat mereka semualah. Itu kata Abu Dzar. Kan? Sebab apa? Sebab yusalluna kama nusalli. Mereka ni semayang sebagaimana kami semayang. Kita yang miskin, yang fakir ni semayang, mereka pun semayang juga. Kan? Lepas tu wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Jadi time kita dapat pahala semayang, mereka pun dapat pahala semayang juga. Bila kita puasa, mereka pun dapat puasa juga. So masing-masing dapat pahala yang sama. Sampai tahap tu sahabat-sahabat Nabi yang miskin ni, termasuk yang dikepalai oleh Abu Dzar ini, mereka fikirkan tentang cemburunya mereka dari segi pahala. Lepas tu tapi ada satu benda yang kami tak dapat, yang Abu Dzar pinpoint, kan, kepada Nabi, iaitu walahum fudulu amwal, kan, yatasaddaquna biha, kan, yang mana mereka ni ada kelebihan harta yang menyebabkan, membolehkan mereka ini untuk bersedekah. Jadi sedangkan kami hak miskin ni, kami tak ada harta pun untuk sedekah. So yang tu miss, kan, yang tu ketinggalan. Jadi itu yang dicemburui oleh sahabat-sahabat Nabi yang diketuai oleh Abu Dzar di kalangan yang miskin, yang tak ada harta ini. Jadi cuba kita lihat bagaimana respon daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar bila Abu Dzar mengadu tentang hal yang sedemikian. Maka apa kata Nabi? Nabi kata, "Ya Abu Dzar." Nabi kata, "Wahai Abu Dzar, ala u'allimuka kalimat tudriku bihinna man sabaq." Wahai Abu Dzar, maukah aku ajarkan kepada kamu beberapa zikir? Zikir ni yang Nabi nak ajar ni ialah sehingga kamu dapat follow, kan, kamu dapat hambat orang yang mendahului kamu. Man sabaqaka. Jadi siapa yang dah mendahului kamu, yang duduk depan tu, yang dah jauh, dah meninggalkan kamu, kamu sempat hambat dia. Jadi Nabi nak ajarkan kepada Abu Dzar dengan sahabat-sahabat yang miskin ni, apa dia pahala yang kita boleh dapat sehingga kita boleh hambat dari segi pahala tu. Bila kita ketinggalan, kita boleh hambat dari segi pahala itu. Dan dia kata, Nabi kata, wala yalhaquka man khalfak illa man akhadha bimithli amalik. Dan dia kata, Nabi kata,
Dan orang di belakang kamu, siapa yang duduk kat belakang, dari segi pahala, dia dah jauh ketinggalan di belakang tu, dia takkan dapat hambat. Dia tak boleh nak lawan. Dari segi pahala tu, kalau dia dah ketinggalan, dia tak boleh nak hambat. Kecuali kalau dia amalkan amalan yang sama, ibadat yang sama. Jadi itu yang Nabi tanya kepada Abu Dhar. Nak tak? Kan Nabi kata, aku ajarkan kepada kamu amalan yang mana pahala dia tu, kalau kamu ketinggalan dari segi pahala, kamu sempat hambat orang yang banyak pahala yang dah ke depan dah, yang dah meninggalkan kamu. Sempat hambat. Lepas tu, orang kat belakang nak hambat kamu tak sempat, kecuali dia amalkan dengan ibadat yang sama. Maka apa jawab Abu Dhar? Abu Dhar kata, sudah tentu wahai Rasulullah. Lalu Nabi pun ajarkan kepada Abu Dhar, Nabi ajar kepada Abu Dhar, tukabbirullah azza wa jal dubra kulli salatin salatan wa salatin. Kan? Yang ni benda yang biasa kita amalkan. Tapi ramai juga yang atau mungkin dia overlook ataupun dia terlupa ke ataupun dia ambil mudah kan. Benda yang simple dan yang tidak asing sebenarnya. Apa dia? Iaitu Nabi kata setiap kali lepas sembahyang kan. Setiap kali lepas sembahyang dubura kulli salah kan. Setiap kali lepas sembahyang apa nak kena buat? Iaitu takbir. Baca takbir 33 kali. Lepas tu tahmid 33 kali. Lepas tu tasbih 33 kali. Yang biasa kita buat tu lah. Kan? Yang biasa kita buat. Tapi ini yang ramai di kalangan kita ambil mudah. Kan? Lepas tu Nabi kata, selesai yang 33 kali itu, tasbih, tahmid dengan tahlil tadi, maka bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca yang tu. Lepas tu Nabi kata apa? Nabi kata ghufirat lahu dhunubuh, nescaya dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala walau kanat mithla zabadil bahr, walaupun dosa dia tu sebanyak buih di lautan. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibn Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Baik. Jadi itu yang pertamanya kan. Itu yang pertamanya yang menunjukkan kepada kita bahawa ada amalan yang simple, yang nampaknya mudah kan, yang tak susah pun. Tapi sebenarnya berapa kali kita terlepas peluang tu kerana kita ambil mudah kan, kerana kita tak pandang berat. Jadi besarnya pahala tu sehingga Nabi membuat perbandingan kalau ada orang yang telah meninggalkan kita jauh di belakang. Dia kat depan, jauh di depan. Dan kita ni jauh di belakang. Kita boleh hambat orang tu. Dari segi pahala tu kita boleh kejar dia. Kita boleh kejar. Sempat kita kejar dia kalau kita amalkan yang ni. Setiap kali lepas sembahyang. Dan dalam kuliah kita sebelum ni pun saya pernah sebut bahawa zikir-zikir selepas sembahyang yang macam ni, tidak semestinya kita baca di atas tikar sembahyang tu, di atas sejadah. Kita mungkin nak cepat kan, kita nak hantar anak sekolah, nak hantar anak tuition, nak kena masak, ada benda di atas dapur dan sebagainya, maka kita boleh bangkit bangun daripada tikar sembahyang sejadah itu sambil-sambil kita drive, sambil-sambil kita berjalan dan sebagainya itu, kita ada kerja, ada urusan, kita baca je. Kan, subhanallah, kan, alhamdulillah, dan juga Allahu Akbar 33 kali itu. Jadi kita boleh lakukan walaupun bukan di atas sejadah. Jadi ini peluang untuk kita dapat pahala yang sangat banyak. Sehingga kan Nabi menggunakan perumpamaan itu. Dan boleh hambat lagi orang yang kat depan kita yang telah meninggalkan kita jauh di belakang. Jadi itu gambaran kepada kita bahawa Allah Ta'ala dia bagi peluang kepada kita untuk kita kumpulkan pahala sebanyak yang mungkin. Sebenarnya perkara-perkara macam ni, sahabat-sahabat sekalian, dalam urusan keduniaan pun banyak kan. Dalam urusan keduniaan, cuba kita tengok contohnya PDRM, polis kan, polis, JPJ kan, biasa kan. Kalau waktu yang biasa, kalau nak bayar saman, kena bayar harga yang standard, RM300 sebagai contoh.
Tapi dia ada waktu-waktu yang tertentu kan, kategori yang tertentu tiba-tiba kita tengok ada tawaran, diskaun 50% ataupun bayar RM50 sahaja dan sebagainya. Itu contoh kan benda yang berlaku. Kalau kita guna tool lebuh raya sebagai contoh, hari raya ada percuma, ada diskaun dan sebagainya. Jadi itu contoh dalam urusan keduniaan pun kita ada benda-benda yang macam ni kan. Jadi dalam agama kita pun memang ada tawaran-tawaran yang menarik sebenarnya, yang nampak simple, tapi pahala itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tajuk kita ialah berkenaan apa dia kan amalan yang disebut dalam nas agama yang pahala dia sebanyak ibadat haji. Sebanyak ibadat haji. Maka kita mulakan yang pertamanya ialah iaitu apa dia package yang ditawarkan. Yang pertamanya ialah yang package selepas sembahyang subuh. Macam kita pagi ni kan, kita lepas sembahyang subuh. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia riwayatkan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi kata man sallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'atayn kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamma tamma tamma. Nabi kata barang siapa yang sembahyang subuh berjemaah. Ini nombor satu. Kena sembahyang subuh berjemaah. Jadi maksud dia kalau siapa-siapa yang sembahyang subuh tadi, dia sembahyang seorang-seorang, dia tak dapat lah. Kan? Yang ni sembahyang subuh berjemaah. Tapi Nabi tak kata sembahyang subuh di masjid. Nabi kata sembahyang subuh berjemaah. Tak kira lah. Sembahyang subuh berjemaah di masjid ke, di surau, atau sembahyang subuh di pejabat, sembahyang subuh di rumah kan dengan ahli keluarga. Ada di kalangan kita ni sebab masalah jam, traffic dan sebagainya, dia sampai di pejabat, dia ajak kawan dia berdua, bertiga sembahyang di pejabat ataupun di sekolah dan sebagainya. Jadi tak kira, yang penting sembahyang subuh berjemaah kan. Sekurang-kurangnya dua orang lah, ada makmum, seorang sudah memadai. Lepas tu, bila lepas dia sembahyang subuh berjemaah, kan, dia duduk berzikir, kan, dia duduk berzikir memuji Allah Ta'ala. Kan, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams. Dia duduk berzikir memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai sunrise. Kan, jadi kalau kita baca kisah sahabat-sahabat para tabi'in zaman dulu, ada di kalangan mereka ni sebab zaman dulu tak ada jam macam kita kan, tak ada jam. Kita sekarang ni handphone pun dah ada dah apps yang akan bagi tahu kita masuk waktu, dah masuk syuruk dan sebagainya. Jadi zaman dulu tak ada benda-benda macam tu, sehingga kan zaman-zaman dulu di kalangan mereka ni, di kalangan sahabat dan tabi'in, ada di kalangan mereka duduk zikir tu, dan mereka akan suruh ahli keluarga ke ataupun hamba yang mereka ada untuk jenguk dekat luar, sama ada matahari dah terbit ataupun tidak. Kan itu cerita zaman dululah. Jadi zaman kita ni kita ada jam, kan, kita tahu subuh habis pada pukul berapa. Jadi kita duduk zikir kepada Allah Taala sehingga terbit matahari. Baik, kemudian ada orang tanya, kan, maksud zikir kepada Allah Taala ni macam mana? Kan, sebenarnya para ulama ketika mensyarahkan hadis ni, mereka mengatakan bahawa maksud zikir ni luas kan. Tidak semestinya kita baca subhanallah sahaja ataupun astaghfirullah ke ataupun selawat saja. Dia termasuk kuliah-kuliah. Itu juga termasuk dalam zikir kepada Allah Taala. Jadi macam kita sekarang kan, kita di kalangan kita ni buka laptop ke ataupun smartphone ataupun TV dan sebagainya, kita dengar kuliah-kuliah ilmu yang mengingatkan kita kepada Allah kan, kita belajar tentang agama, belajar Quran, hadis dan sebagainya, maka itu termasuk dalam zikir. Itu termasuk majlis ilmu tu memang termasuk dalam zikir, sama ada secara fizikal ataupun secara online. Itu terpulang kepada kemudahan yang ada pada masing-masing.
Jadi apa yang kita lakukan ialah kita berada pada situasi itu, dan situasi zikir itu sehingga sunrise, sehingga terbit matahari, sehingga habis waktu subuh. Kan? Bila habis waktu subuh, thumma salla rak'ataini, lepas tu mereka sembahyang 2 rakaat. Kan? Sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat ni kalau tuan-tuan perempuan masih ingat, kita pernah bincang sepintas lalu tentang sembahyang yang dikatakan duha, isyraq, apa semua ni. Kan? Dia habis waktu subuh, tunggu lebih kurang dalam 12-15 minit macam tu. Biasa kita ambil 15 minit lah. Kan 15 minit, katalah sunrise, subuh habis pukul 7. Kita tunggu sampai pukul 7.15. Kalau subuh habis pukul 7, kita tunggu sampai 7.15. Kita sembahyang sunat isyraq, kan, waktu syuruk itu. Jadi bila dah habis waktu subuh, tunggu 15 minit, sembahyang sunat isyraq. Sama ada tuan-tuan dan perempuan terima itu sebagai sembahyang sunat yang berasingan daripada duha, ataupun termasuk dikira sebagai duha yang paling awal, itu terpulanglah kepada pendapat masing-masing, kerana para ulama juga berbeza pendapat tentang istilah sembahyang sunat isyraq tadi. Jadi kita berlapang dada lah dalam masalah perbezaan pendapat itu. Tapi yang penting sembahyang sunat 2 rakaat. Kan, sama ada kita nak niatkan itu sebagai duha ataupun kita nak niatkan itu sebagai isyraq. Jadi kita sembahyang sunat 2 rakaat. Dan saya, pengalaman saya menyampaikan kuliah subuh di masjid-masjid di Kuala Lumpur pun, di Selangor, di Penang dan sebagainya, di seluruh negara, memang ada setengah-setengah masjid bagus sebenarnya. Dia siap, dan setengah-setengah masjid dia siap pesan lagi dekat ustaz-ustaz ni. Dia kata, "Ustaz, kami dekat sini lepas kuliah subuh, ramai di kalangan kami yang menunaikan sembahyang sunat isyraq," dia kata. Jadi minta ustaz kalau boleh kuliah subuh tu lanjutkan sikit, walaupun dah habis subuh, lanjutkan lebih kurang 15 minit, supaya habis je kuliah subuh, dia orang boleh bangun dan terus tunaikan 2 rakaat. Punya bagus, kan, punya bagus AJK yang terlibat untuk jaga tu, kan, untuk jaga pahala, untuk grab peluang-peluang yang ada tadi. Maka bila siapa-siapa yang buat macam ni, dia zikir, tak kira lah dia zikir dengan zikir yang kita sebut tadi ataupun dengan majlis ilmu dan sebagainya, kemudian dia buat 2 rakaat. Sama ada duha ataupun isyraq, itu terpulang kepada pendapat masing-masing, maka dia akan dapat pahala haji dan umrah, Nabi kata. Dia dapat pahala haji dan umrah, dua tu. Kan, bukan haji saja, siap dengan umrah lagi. Dia dapat pahala haji dan umrah. Maknanya kita boleh dapat pahala dan haji dan umrah ni bukannya setiap tahun, kan? Bukan setiap tahun, bukan setiap bulan. Malah kita ada peluang untuk dapat pahala haji dan umrah pada setiap hari, kan? Setiap hari kita ada peluang. Jadi itu terpulang kepada kita, kita nak grab ataupun kita tak mau grab. Dan kita tak keluarkan satu sen pun. Kita hanya buat aktiviti macam biasa, cuma kita aturkan aktiviti kita itu supaya secocok, kan, supaya selari, supaya sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pahala dia tu pahala yang sempurna, bukan kata kurang, tak. Pahala dia tu sempurna, sebab Nabi kata tamah. Nabi kata tu sempurna. Nabi ulang 3 kali, sempurna, sempurna, sempurna. Jadi kalau siapa-siapa yang teringin pahala haji dan umrah, dan sepatutnya lah kita teringin lah, kan, takkan kita tak mau pahala yang sebegini banyak yang disediakan oleh agama kepada kita. Maka benda mudah saja, sembahyang subuh berjemaah, kan, walaupun berdua sahaja, tak kira di mana, walaupun kita bermusafir ke RNR, ataupun kita di pejabat di sekolah, kita sampai awal, ataupun kita di rumah dan sebagainya, yang penting berjemaah, kan, suami isteri ke dengan kawan dan sebagainya, kita berjemaah. Lepas tu lepas habis kita berjemaah, Nabi kata apa? Duduk zikir, kan. Zikir tu terpulang kepada kita. Kita nak baca Quran ke, nak wirid, nak zikir apa ke, ataupun
kita nak dengar majlis ilmu sekarang ni banyak pilihan kan. Online, YouTube, ataupun kita nak guna smartphone kita nak cari lagi video-video yang lepas dan sebagainya, ataupun yang belum kita tonton lagi, kita dengar. Kita boleh tukar-tukar kan, daripada satu ustaz kepada mungkin kita jemu dengan penceramah ni, kita tukar pula penceramah lain. Yang penting itu adalah kuliah-kuliah ilmu kan, kuliah-kuliah yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kuliah-kuliah agama. Belajar tentang Quran, tentang hadis, tentang agama, tentang akhlak, pahala dan dosa dan sebagainya, maka itu pun termasuk dalam zikir. Lepas tu dah tunggu tu sampai habis subuh, tunggu 15 minit, kita sembahyang sunat 2 rakaat. Kan? Apa yang kita dapat? Pahala haji dan umrah. Kan? Jadi itu peluang. Itu peluang yang ada pada kita. Jadi Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Shinqiti mengatakan bahawa amalan ni yang pentingnya bila kita sembahyang subuh tu kita berjemaah kan. Jadi siapa yang sembahyang seorang-seorang dia takkan dapatlah. Dia takkan dapat. Kemudian selain daripada itu, dia juga mengatakan bahawa duduk di tempat sembahyang dia, maknanya bila dia lepas sembahyang subuh tu, dia tak keluar pergi ke mana-mana. Yang ini ulama berbeza pendapat lah. Yang ini ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama mengatakan bahawa dia mesti duduk di tempat tu. Ada pendapat yang strict, iaitu kita tak boleh bangun dari sejadah. Itu pendapat yang strict. Jadi ada dua pendapat tentang masalah ini. Ada dua pendapat. Satu pendapat yang strict, dia kata kita tak boleh bangun dari sejadah. Maknanya kena tunggulah sampai habis subuh dan extend lagi untuk tunggu dapat waktu sembahyang duha yang paling awal ataupun isyraq kan, 15 minit tu. Jadi kita tunggu waktu tu. Jadi bila kita tunggu waktu yang macam tu, maka barulah kita dapat. Satu lagi pendapat yang agak longgar, dan saya secara peribadi saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua, tapi terpulang kepada sahabat-sahabat sekalian untuk cenderung kepada pendapat yang mana. Sama ada pendapat yang pertama yang strict, iaitu tak boleh bangun daripada sejadah, ataupun pendapat yang kedua, dia kata selagi mana kita tak tinggalkan tempat semayang. Maknanya kalau kita semayang tu di masjid, kita tak keluar daripada masjid tu. Kalau kita semayang di rumah kita, kita tak keluar daripada rumah kita. Jadi itu dimaksudkan tidak meninggalkan tempat semayang. Jadi itulah ada sedikit perbahasan di kalangan para ulama. Dan semayang 2 rakaat tadi yang kita sebut iaitu semayang sunat isyraq ataupun semayang sunat duha di sisi pendapat yang lain. Jadi waktu 15 minit itu penting sebab dalam hadis disebut tentang setelah terbitnya matahari setinggi tombak kan. Nak ukur macam mana setinggi tombak. Ni cerita zaman dululah. Maka sebab tu ada perbezaan pendapat tentang waktu bilakah sebenarnya matahari itu setinggi tombak. Kalau tanya saya sekarang, saya pun tak tahu nak ukur setinggi tombak sebagaimana dalam hadis itu. Tapi Syekh Asy-Shinqiti dia kata bahawa kalau zaman sekarang ni kan 15 minit lah. Kalau banyak fatwa sekarang dia kata 15 minit. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya ialah itu package yang pertama yang boleh kita buat. Package yang kedua, apa dia pula? Amalan lain yang kita boleh buat supaya kita dapat pahala haji dan umrah. Kalau yang tadi peluang tu kita boleh dapat setiap hari. Kan? Setiap hari kita boleh dapat. Ini package yang kedua pula untuk kita dapat pahala sebanyak ibadat haji dan umrah. Baik, yang keduanya yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah majlis ilmu di masjid. Ini yang kedua. Kalau tadi package dia sembahyang subuh berjemaah, lepas tu zikir ataupun majlis ilmu, kan kuliah subuh lah kita kata sekarang kan. Lepas tu sambung dengan 2 rakaat sembahyang sunat selepas habis waktu subuh. Itu yang pertama tadi. Yang kedua ni pula khususnya ialah berkenaan dengan majlis ilmu. Siapa-siapa yang peminat majlis ilmu, dia ada peluang untuk dapat package yang kedua pula.
Kan package yang kedua ni berdasarkan kepada hadis Abu Umamah, sahabat Nabi yang nama dia Abu Umamah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khaira aw ya'lamahu kana lahu ajru mu'tamirin tammil umrah faman raha ila al-masjid la yuridu illa liyata'allama khaira aw yu'allimahu falahu ajru hajjin tammil hajj." Dia kata, Nabi kata siapa yang berangkat, yang pergi ke masjid pada waktu pagi hari, kan? Dia pergi ke masjid pada waktu pagi. Tujuan dia tak ada tujuan lain melainkan untuk belajar ilmu agama atau mengajar ilmu agama. Mana dua-dua dapat ni. Sama ada ustaz-ustazah, cikgu kita, guru kita ataupun murid, kan, para pelajar. Kan, orang yang nak belajar ilmu agama ataupun orang yang mengajar ilmu agama. Maka dia dapat pahala orang yang melakukan umrah, yang sempurna umrah dia. Kan, jadi pahala dia tu macam orang yang buat umrah dengan sempurna, dia akan dapat pahala tu. Sebab tu setengah-setengah masjid sekarang ni dia buat kuliah duha, kan, kuliah duha. Contohnya pukul 9 pagi, 10 pagi, kan, sejam, 2 jam dia buat kuliah duha. Dan kita tengok sama ada kita pergi kuliah subuh atau kuliah duha, tapi yang pentingnya siapa yang berangkat pada waktu pagi. Jadi siapa yang pergi ke masjid waktu pagi, dia pergi kuliah subuh ke, kuliah duha ke, maka dia akan dapat pahala umrah, kan, pahala umrah. Yang mana umrah itu sempurna, cantik, elok. Kemudian yang keduanya, siapa yang pergi masjid pada waktu petang, kan. Petang ni ulama ada perbezaan pendapat. Petang ni dia mungkin maksud petang sebagaimana yang kita orang Melayu faham, ataupun petang ni dengan maksud malam. Dia ada dua kemungkinan itu. Baik, jadi siapa yang pergi ke masjid pada waktu petang ataupun pada waktu malam, dan dia tak ada tujuan lain melainkan untuk belajar agama ataupun mengajar agama. Mana dua-dualah, nak belajar agama pun ya ataupun mengajar agama, maka dia akan dapat pahala orang yang menunaikan ibadat haji, yang haji dia sempurna, kan. Jadi ini yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni hadis oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan dinilai sebagai sahih oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dengan syarat yang sesuai dengan syarat Imam Bukhari. Jadi bagi siapa yang minat mengaji agama, dia selalu pergi masjid sebab nak belajar. Dia pagi pun dia pergi, petang pun dia pergi masjid sebab nak belajar, maka dia dapat dua-dua tadi. Pahala umrah dia dapat, pahala haji pun dia dapat. Jadi untung sebenarnya. Kita dah dapat dua dah. Package yang pertama pun saya percaya tak susah pun untuk kita buat. Dan package yang kedua ni pun saya rasa kalau tak semua pun majoriti di kalangan kita pun memang minat ilmu agama, kan. Kita minat dengan majlis ilmu. Jadi ini satu peluang yang sebenarnya terbuka luas, terbentang luas di hadapan kita. Jadi dah ada dua dah, tak susah pun, kan. Dan saya percaya benda ni memang benda yang kita buat hari-hari, kan. Setiap hari kita buat benda-benda yang macam ni. Jadi sebenarnya banyak pahala, kan, insya-Allah, kan, insya-Allah kita akan dapat. Baik, kemudian yang ketiganya, package yang ketiga ialah kita jaga sembahyang berjemaah. Dengan etika-etika dia tu, adab-adab dia tu kita jaga. Ini package nombor 3. Untuk dapat pahala untuk dapat pahala haji dan umrah. Macam mana? Iaitu hadis yang ketiga ni, hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi mutahhiran ila salatin maktubah fa ajruhu ka ajril hajj." Nabi kata, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk sembahyang berjemaah dalam keadaan bersuci. Yang ni kena tahu. Kebanyakan kita lah, kebanyakan kita bila kita keluar rumah, memang kita akan ambil air sembahyang, kita akan berwuduk siap-siap di rumah.
Jadi siapa yang buat macam ni, dia boleh masuk dalam package nombor 3 ni. Tapi ada juga di kalangan kita ni, dia suka ambil air semayang di masjid. Maka siapa yang menangguhkan berwuduk tadi, dia masa di rumah tu dia mandi, dia siap-siap tu, dia tak ambil wuduk siap-siap. Maka siapa yang macam ni, dia tak masuk. Dia tak dapat masuk dalam kategori, dalam package nombor 3 ni. Jadi make sure bila tuan-tuan, perempuan nak pergi semayang berjemaah, ambil siap-siap wuduk di rumah, kan? Ambil siap-siap supaya boleh masuk dalam package nombor 3 ni untuk dapat pahala haji. Jadi bila dia pergi, dia keluar daripada rumah dia dalam keadaan dia suci, kan, fa ajruhu ka ajril hajj, Nabi kata, maka pahala dia seperti pahala orang yang menunaikan ibadat haji al-muhrim, kan, al-muhrim, haji, dia pergi haji dalam keadaan berihram. Kan, kalau kita tengok sekarang ni musim haji, kan, ada yang pergi dengan haji tamattu', ada yang pergi haji ifrad, dan kalau dalam mazhab Syafi'i sebagai contoh, yang afdalnya haji ifrad, kan. Macam-macam lah hujjah di sisi ulama Syafi'iyah. Kenapa ulama Syafi'iyah mengatakan haji ifrad itu lebih afdal? Kerana antara alasan ulama Syafi'iyah, kerana mereka mengatakan bahawa tempoh ihram itu lama, kan, tempoh ihram itu lama, itu hujjah di sisi ulama mazhab Syafi'i. Maka siapa yang keluar daripada rumah, dia dah wuduk siap-siap, maka Nabi kata pahala dia tu seperti pahala orang yang buat haji dah ihram dah, dalam keadaan ihram. Itu besar tu, kan, pahala yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu, wa man kharaja ila tasbih ad-duha la yunsibuhu illa iyyah fa ajruhu ka ajril mu'tamir wa salatun ala athari salah la laghwa bainahuma kitabun fi 'illiyin. Nabi kata, dan barang siapa dia bergerak untuk menunaikan sembahyang sunat duha dan dia tidak ada yang menyebabkan dia keluar daripada rumah dia kecuali untuk dia menunaikan sembahyang sunat duha, maka pahalanya seperti pahala orang yang pergi umrah. Pahalanya seperti orang yang pergi umrah. Dan dia solat selepas melaksanakan solat yang di antara kedua solat itu tidak membicarakan masalah dunia, kan. Kita ni kadang-kadang lepas sembahyang sibuk nak bercakap benda-benda yang lara, kan, benda-benda yang tak ada faedah. Maka yang tu rugilah kita, kan, peluang untuk dapat pahala. Maka siapa-siapa yang lepas sembahyang dia itu dia tidak bercakap benda-benda yang lara dan sebagainya, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bagi pahala dia, pahala yang terbaik untuk dia. Jadi itu yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini antara benda yang disebut oleh Nabi. Mungkin antara kita yang tanya, dalam hadis tadi disebut tentang amalan itu ditulis di Illiyin, kan, ditulis dalam Illiyin. Jadi apa dia yang dikatakan sebagai Illiyin? Jadi sebenarnya Illiyin ini ialah apa yang kita sebut sebagai Illiyin ialah satu tempat khas, kan. Illiyin adalah satu tempat khas di mana kitab amalan manusia yang saleh, yang taat kepada Allah Ta'ala akan disimpan. Jadi siapa-siapa yang buat amalan yang baik, amalan yang soleh, rekod dia itu disimpan di tempat yang khas untuk orang-orang yang baik sahaja, dan untuk orang yang buat pahala, kan. Jadi itu tempat yang nama dia Illiyin. Satu lagi tempat rekod juga, kan, tempat rekod yang ni kita tak mau, yang dipanggil sebagai Sijin, iaitu tempat tersimpannya kitab
orang-orang yang jahat, kan, orang-orang yang berdosa. Jadi itu yang kita tak mau. Jadi kita nak supaya rekod kita, amalan kita ni dia ada di tempat yang namanya illiyin. Baik. Jadi itu yang disebut dalam hadis untuk package yang nombor 3 tadi. Baik. Kemudian para ulama bincang apa maksud pahalanya tu seperti pahala haji dalam keadaan ihram. Sebab Nabi sebut bukan pahala haji. Hadis yang kita baca sebelum ni Nabi sebut haji sempurna, kan, haji sempurna. Tapi yang ni pula Nabi sebut siapa yang buat macam ni dia akan dapat pahala orang yang buat haji dalam keadaan ihram. Jadi apa maksud pahala haji dalam keadaan ihram? Jadi ulama berbeza pendapat. Sekurang-kurangnya ada 3 pendapat ataupun 3 huraian oleh para ulama yang disebut dalam Aunul Ma'bud, syarah bagi kitab hadis yang dipanggil sebagai Sunan Abi Dawud. Baik. Yang pertamanya, maksud pahala haji yang mana orang itu dalam keadaan ihram, maksudnya ialah dia dapat pahala sebagaimana orang yang menunaikan haji itu dengan cara yang sempurna. Maknanya lebih kurang macam tadi jugalah yang kata tamah tadi tu. Jadi dia dapat pahala haji yang sempurna. Maknanya tak ada defect, tak ada cacat, tak ada kurang. Jadi kalau orang tu buat haji secara sempurna, cantik, elok, maka macam itulah kita akan dapat juga pahala. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya ialah pahalanya, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua kata bentuk pahalanya ialah sebagaimana bentuk pahala dalam ibadat haji. Jadi ketika mana orang yang menunaikan haji, semua usaha yang dia buat itu dinilai sebagai mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apa maksud dia tu? Orang yang buat haji, kan, semua benda yang dia buat tu dia akan dapat pahala. Jadi apa maksud dia? Iaitu bila kita buat haji ni, apa yang kita buat? Kita nak kena pergi belajar, kan, kita nak kena beli kain ihram, kita nak kena buat persediaan, nak kena tukar sekolah anak, ataupun nak kena hantar anak, buat arrangement anak ni siapa nak jaga, kena jumpa dengan sepupu, kena jumpa dengan adik-beradik ni, tolong jaga anak aku dan sebagainya, nak kena atur duit dia macam mana kita nak ni dan sebagainya, macam-macam lah. Kan, persiapan yang kita nak kena buat, rumah kita nak kena tinggal, urusan pejabat macam mana. Jadi semua persiapan untuk pergi menunaikan ibadat haji tu diberi pahala yang spesifik, kan, Allah Ta'ala bagi tu satu-satu, semua tu diberikan pahala. Bukan pahala haji tu semata-mata yang dalam gambaran kita, pahala yang kita dapat tu di Arafah, Muzdalifah, Mina, masa melontar, tawaf, sa'i. Tak, bukan itu sahaja. Dia tidak terhad yang itu sahaja. Kan, semua sekali, termasuk daripada persiapan untuk menunaikan ibadat haji pun kita akan dapat pahala. Diberikan seawal itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahala haji. Jadi siapa yang sibuk, apa semua stres dan sebagainya, layan tetamu datang rumah dan sebagainya, macam-macam lah bila kita nak buat haji ni. Maka semua yang kita lalui, kan, untuk kita lakukan persiapan menunaikan ibadat haji, kesusahan yang kita lalui dan sebagainya, semua itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, kita nak cari bekalan, persiapan dan sebagainya. Kan, macam orang kita lah, semua benda nak kena ada, kan. Minyak cak kapak pun nak kena ada, kan, mi segera pun nak kena ada. Kadang-kadang makan dekat tanah suci bukannya sesuai dengan selera kita, kan. Orang yang masak, kan, tak sesuai. Jadi itu contoh. Jadi termasuklah langkah kaki kita, jalan, kita bawa kenderaan dan sebagainya. Semua itu diberikan pahala. Jadi samalah juga bila kita sembahyang berjemaah, kan, sembahyang berjemaah yang kita jaga sembahyang berjemaah tadi sebagaimana yang kita sebut. Jadi semuanya itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pakai cantik-cantik sebab kita nak pergi sembahyang. Kita bersihkan badan kita. Siapa yang berpeluh, yang ada bau badan, dia bersihkan, dia mandi sebagai contoh. Kalau mak mentua saya, kan, saya tengok dia setiap kali nak sembahyang dia mandi, kan, dia mandi. Dan saya tengok memang ada ramai juga yang saya kenal, mereka mandi, bersihkan diri, kan, walaupun sembahyang di rumah dah uzur dan sebagainya.
Tapi apatah lagi kalau kita nak join kumpulan orang yang ramai, sembahyang berjemaah di masjid. Dia tak baguslah kalau orang dapat bau yang tak sesuai daripada tubuh kita. Dan saya nak ambil peluang juga nak sebut di sini, kadang-kadang di masjid disediakan kain pelekat. Kalau orang lelaki, kalau orang perempuan, kain tudung, kain telekung, kain sembahyang tu untuk orang perempuan. Kadang-kadang minta maaf lah, saya bukanlah suka kritik sangat, tapi sekadar mengambil peluang untuk kita alert tentang soal personal hygiene, soal perkara-perkara tentang kebersihan, soal bau dan sebagainya. Banyak kalilah saya dan juga ahli keluarga saya ada pengalaman peribadi yang mana bila kita lihat kain pelekat ataupun kain tudung, kain sembahyang orang perempuan yang disediakan di masjid, setengah-setengah tu kita tak tahulah dah berapa bulan, berapa tahun yang tak dibasuh. Kan? Tak dibasuh. Kita tengok color pun kita tahu dah kenapalah kan disediakan pakaian yang tak bersih macam ni. Kita tengok color pun kita dah tahu. Tu belum lagi bila kita pakai. Kan? Kalau orang perempuan dia tahulah bila kita nak sarung tu kan dengan bau-bau tu sekali kita boleh cium. Allah, kita tak tahulah kenapa AJK Masjid mungkin dia tak perasan kot, dia sibuk dengan benda lain. Tapi benda-benda macam ni kita kena alert. Saya ingat ada setengah-setengah masjid yang sangat bagus. Setengah-setengah masjid yang sangat bagus, dia jaga. Bukan saja dia jaga toiletnya bersih, bau bunga, bau strawberry dan sebagainya. Dia letak hiasan di atas sinki, kat cermin apa ni, public toilet itu dan sebagainya. Tapi bila kita tengok dia punya sejadah yang disediakan untuk orang musafir, untuk orang luar guna, kan, sejadah dia pun bau wangi dan nampak sangat dia bau sabun. Maknanya dia sentiasa basuh. Kan? Beza dengan sejadah yang tak pernah dibasuh. Kan? Yang diletak tu, sejadah-sejadah yang diletak, yang disediakan untuk orang musafir sehingga semayang tu, bau sabun, bau harum. Kain tudung, bau tu bau kita tahu dia baru basuh. Jadi kita nak macam tu. Jadi itu yang penting sebenarnya. Jadi semua persiapan kita itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita siapkan diri kita, kan, kita berjalan, kita isi minyak motor, isi minyak kenderaan, kita guna kenderaan kita, itu semua diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sekadar itu ada lagi 10 minit. Kalau ada sesi soal jawab. Jadi saya serahkan semula kepada Puan Zainun selaku moderator pada pagi ini, kalau ada soalan ataupun pendapat di kalangan sahabat-sahabat kita. Dipersilakan. Okay. Jika ada sebarang persoalan, boleh kemukakan kepada Ustaz, silakan. Yang kat tangan Nur Ashikin. Okey, silakan Nur Ashikin. Nur Haslina. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya nak tanya yang tentang solat isyraq tu. Masa PKP dulu kan kita tak hantar nak sekolah waktu isyraq tu kan di atas jalan. Jadi kita dapat solat di rumah dan berjemaah lah dan buat isyraq. Tapi sekarang dah sekolah. Jadi kalau kita dah biasa lazimi, kemudian sekarang kita boleh qada tak Ustaz isyraq tu? Baik, wallahu a'lam. Sebenarnya sembahyang sunat ni dia macam sembahyang wajib jugalah. Kalau sembahyang wajib tu kita wajib qada, kan. Jadi sembahyang sunat pun dia sebab dia sunat, maka kita boleh qada. Tetapi yang ni terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi pada pendapat saya, kalau kita tidak qada pun tak apa. Dan kalau kita tidak qada pun tak apa. Sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, saya pernah sebut sebelum ini, amalan-amalan kita yang kita lazimi, yang kita lakukan, tiba-tiba ada masa yang kita tak dapat lakukan. Dengan sebab halangan tertentulah, ada keuzuran yang tertentu. Contoh sebagaimana yang puan sebut tadilah, kita ada pelbagai urusan dan sebagainya. Kita tetap diberikan pahala
oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab benda yang jadi kebiasaan tapi kita terhalang untuk melakukannya. Walau bagaimanapun bagi sesiapa yang ingin mendapatkan pahala yang sempurna, kan dia rasa sayang dengan ibadat yang dia tertinggal, maka dia dibolehkan untuk qada sembahyang tersebut. Ini berpandukan kepada hukum berkaitan dengan apa yang pernah dilakukan oleh sahabat Nabi yang dia qada sembahyang sunat subuh tu kan. Jadi bila Nabi tanya, ada lagi ke sembahyang lain? Dah sembahyang subuh kan. Jadi dia kata dia sembahyang sunat fajar yang dia tak sempat tadi. Jadi sebab itu para ulama mengatakan bahawa boleh. Jadi jawapan saya boleh kalau kita nak qada sembahyang sunat yang kita tertinggal dengan apa-apa sebab sekalipun. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya yang pasal kita nak dapat pahala macam orang kerja haji, umrah tu kan. Maksudnya yang pergi masjid tu dengar ceramah ke apa ke, orang perempuan adakah untuk orang lelaki atau orang perempuan sama juga yang kena pergi? Maksud dia. Baik. Bagi orang perempuan, sebagaimana yang kita dah belajar sebelum ini, orang perempuan dia ada dua pilihan, kan? Orang perempuan dia ada dua pilihan. Dan sebenarnya ulama pun memang membahaskan isu kaum wanita ni banyak sebenarnya, kan? Yang pertamanya ialah hak orang perempuan tu sama. Sebab apa? Sebab Nabi mencegah sahabat daripada melarang kaum wanita kalau dia nak pergi masjid. Jadi itu menunjukkan bahawa orang perempuan kalau dia memilih untuk pergi ke masjid, dia berhak untuk pergi ke masjid. Jadi dia sebagaimana orang lelaki, maka kalau dia pergi ke masjid sebagaimana syarat-syarat dan keadaan yang kita ceritakan dalam kuliah tadi, maka dia akan dapat pahala sebagaimana yang diperolehi oleh orang lain. Dalam agama kita ni tak ada beza pun, kita lelaki ke kita perempuan, maka dari segi pahala tu kita akan dapat pahala yang sama. Jadi untuk yang pertama tu, kalau kita pergi ke masjid sebagaimana yang kita sebut tadi, dia ambil air semayang dan sebagainya, dia pergi semayang, dia dengar kuliah dan sebagainya, sebagaimana syarat-syarat yang kita sebut tadi, maka dia akan dapat pahala yang sempurna sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang keduanya, ada juga pendapat di kalangan para ulama yang mengatakan bahawa yang afdal bagi perempuan itu adalah di rumah, kan? Itu adalah satu perkara yang dibincangkan oleh para ulama. Sebab apa? Sebab orang perempuan ni dia adalah kaum yang lemah. Kalau kita pergi ke shopping kompleks, shopping outlet dan sebagainya, kan ada parking-parking khas untuk orang perempuan. Yang khas untuk kaum ibu mengandung dan sebagainya. Yang setengah parking tu dia letak cat yang tertentu, cat color pink dan sebagainya, khas untuk kaum wanita. Kenapa? Sebab dia dekat dengan main entrance. Jadi itu menunjukkan bahawa memang dalam kehidupan kita atas dunia pun kita sangat particular, kita sangat perincikan tentang soal keselamatan, tak mau diganggu, dikacau, terdedah dengan jenayah dan sebagainya. Maka agama pun macam tu. Kalau agama kata orang perempuan nak dapat pahala sama dengan orang lelaki kena keluar pergi masjid, macam mana pula orang perempuan yang duduk di tempat yang tak berapa sesuai kan nak pergi masjid, nanti dia pergi seorang-seorang dan sebagainya, nanti bila dia keluar rumah dia mungkin terdedah kepada jenayah. Dan kita tahulah di bandar-bandar besar pun ataupun di kampung pun kadang-kadang balik tengah hari orang sunyi, jiran pun tak ada, bila kita keluar kereta nak buka pintu pagar nanti datang jenayah, peragut dan sebagainya. Maka sebab itu bagi orang perempuan ni dia ada special case, dia ada pengecualian. Maka dengan sebab itu tuan-tuan dan perempuan boleh pilih sama ada untuk ambil pendapat yang pertama ataupun pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang pertama kata kalau dia nak pergi, dia boleh pergi untuk dapat pahala yang sama sebagaimana orang lelaki. Pada pendapat yang kedua, kita rasa kita tak selamat. Kalau kita keluar, kita ada kerisauan tentang keselamatan kita, maka afdal bagi dia duduk di rumah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi pahala kepada dia sama dengan pahala yang diperolehi sebagaimana yang dia niat tadi. Kan dia nak sangat pahala tu, tapi dengan sebab masalah safety, kan, keselamatan, takut terdedah kepada risiko jenayah dan sebagainya, maka afdal dalam keadaan itu
dia tetap berada dalam bangunan, sama ada di rumah dia dan sebagainya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada yang bertanya kat Farhanis tanya, pahala umrah haji ni dalam bulan Zulhijjah saja ke? Baik, untuk dapat pahala haji dan umrah ini, dia tidak terhad dalam bulan Zulhijjah. Jadi kalau kita tengok hadis-hadis Nabi tadi, Nabi tak sebut bila kan? Nabi tak sebut bila, maka dengan sebab itlaq. Bagi siapa yang belajar Islamic Jurisprudence, kita belajar usul fiqh, kita akan jumpa tentang mutlak, muqayyad dan sebagainya. Jadi sebab Nabi sebut secara mutlak dan Nabi tak spesifikkan, Nabi tak sebut bulan Zulhijjah, bulan apa, maka dia terpakai pada setiap masa. Jadi kalau kita lakukan amalan tadi, walaupun di luar bulan Zulhijjah, bulan apa sekalipun, insya-Allah kita akan dapat pahala sebagaimana pahala haji dan umrah. Macam tu. Wallahu a'lam. Seterusnya daripada panitia semua menghadiri majlis ilmu tu Ustaz, nak belajar dan mengajar ilmu agama dan pagi petang tu hanya untuk di masjid sahaja ke atau di mana-mana atau di online? Baik, Di rumah tu. wallahu alam, sebab zaman Nabi dulu tak ada online. Jadi saya pun tak beranilah untuk sebut sama ada belajar secara online ini dia akan dapat pahala exactly 100% sebagaimana yang disebut dalam hadis. Tapi kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang kita baca tadi, apa yang disebutnya ialah dia pergi ke masjid, kan, dia tak ada tujuan lain melainkan untuk dia belajar ilmu agama. Maka dia dapat pahala orang yang melakukan umrah sesempurna umrah dia. Lepas tu waktu petang macam tu juga. Dia pergi ke masjid, dia tak ada niat lain untuk melainkan untuk belajar ilmu agama. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ni, Nabi menyebut masjid. Maka kita tak boleh buat andaian bahawa kita buat benda lain pun pahala dia sama. Tak boleh. Jadi sebab Nabi sebut masjid, maka dia kekal sebagai masjid. Jadi walau bagaimanapun kita perlu tahu bahawa sesiapa yang keluar, walaupun dia tidak ke masjid sekalipun, dia tetap mendapat pahala jihad kan, pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, itu pun pahala yang sangat besar. Jadi walaupun dia pergi ke pejabat kan untuk menuntut ilmu, kan ada kursus, dia pergi ke hotel, kan ada seminar, kan ada convention, ataupun dia pergi ke rumah sahabat kerana di rumah sahabat tadi ada kuliah, itu semua perjalanan jihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, itu juga pahala yang sangat besar. Jadi cuma dalam konteks hadis yang kita belajar ni, kita tak bolehlah nak pindah-pindah. Sebab Nabi kata masjid, kita kena kekalkan dengan istilah itu. Tetapi bagi sesiapa yang berusaha menuntut ilmu, maka dia dapat pahala sebagaimana pahala yang dijanjikan dalam agama, itu pahala jihad kan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapa yang berusaha kan, sama ada dengan cara dia keluar dari rumah pergi ke mana-mana ataupun dengan cara online, maka dia akan dapat pahala berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Allah Taala sahaja yang tahu betapa besarnya pahala tersebut. Wallahu. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan persoalan itu tadi dan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Ahmad Jelani atas kesudian berkongsi ilmu berkenaan dengan pahala ibadah setaraf haji itu, dan semoga perkongsian ilmu ini dapat memberi kefahaman dan manfaat bagi kita semua. Dan Ustaz, kita akhiri dulu majlis ilmu ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima olehmu. Dan kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih.